kita check balik di hujung-hujung dunia, di hujung-hujung dunia, di hujung-hujung China, silap di hujung-hujung China, Xinjiang China, di mana kat sana ada satu etnik Uyghur. Uyghur ni satu apa? Uyghur ke? Tak ingat lah kan, tapi satu bangsa yang mana bangsa ni lah agama Islam lah, beragama Islam. Tapi kita hari ni apa yang kita buat kita tengok je saudara kita di sana diseksa. Antaranya apa yang kerajaan sana buat kepada mereka ni, mereka ini dikurung macam binatang, dikurung macam anjing kucing dalam sangkar, direnjatkan elektrik, tak bagi pakai tudung, tak bagi tutup aurat, fikiran mereka kena brainwash, supaya apa, tak ada dalam fikiran mereka ni fikiran-fikiran tentang Islam, biarkan mereka ni supaya jadi manusia-manusia yang murtad keluar daripada agama Islam, yang mengamalkan perkara-perkara yang dilarang Islam. Ini yang mereka nakkan. Jadi apa Allah SWT buat? Allah SWT buat benda yang simple je tuan-tuan. Contoh hari ni di Xinjiang China, mereka larang orang Islam pakai tudung. Hari ni Allah SWT telah tutup kepala satu dunia. Berpakaian penuh berlapis-lapis, muka tutup, apa semua tutup. Purdah dilarang. Nak tutup aurat muka dilarang. Hari ni Allah tutup semua muka, seluruh dunia. Hari ni kita nak nak tutup aurat tak boleh. Hari ni satu dunia Allah telah tutup aurat. Kita kena sama-sama muhasabah. Thank you sebab tekan video ni, dan tolong tekan butang subscribe, sebab subscribe tu free je. Kami baru di YouTube, jadi dengan tekan subscribe, korang akan bantu kami untuk maju ke depan. Bantu kami untuk dapatkan 1000 subscriber pertama. Hari ni manusia ni merosakkan alam sekitar yang Allah SWT dah jadikan, yang Allah SWT telah ciptakan dengan baik. Hari ni bila tak payah nak perlukan kepada pembersihan apa, Allah datangkan virus corona ni je. Allah datangkan virus corona, bersih terus dunia ni. Ozon kembali tebal. Air sungai semakin bersih. Sebab apa? Kilang-kilang tidak beroperasi. Udara semakin bersih. Bacaan IPU semakin meningkat. Kita tengok sebab apa? Kereta-kereta di jalan tak ada, asap tak ada dikeluarkan, maka keadaan udara keadaan udara menjadi bersih. Allah SWT boleh buat sekejap je. Allah hantar satu benda je, seluruh dunia jadi baik. Seluruh dunia tutup aurat, seluruh dunia terkurung. Macam mana kau buat dekat mereka, macam ni lah Allah balas balik seluruh dunia terkurung tuan-tuan. Kita tahu saudara kita di Palestin kena kurung, dibinakan tembok supaya apa? Mereka ini tidak keluar dari negeri mereka, tak boleh nak masuk ke negeri mereka juga. Biar mereka terkurung. Hari ni Allah bukan kurung Amerika yang jahat, Allah tak kurung China yang jahat, tapi Allah kurung satu dunia. Sebab apa? Satu dunia bersalah kepada agama Allah SWT. Tak ada orang yang nak membela agama Allah SWT. Memang hari ni kita nampak ada setengah pihak NGO yang membela, membantu. Tapi adakah ini cukup tuan-tuan? Ini belum cukup memberi kesedaran kepada seluruh dunia. Saya ingat lagi masa saya waktu sekolah tahun 2015, kita pergi ke Langkawi dan ada program dakwah street dah kita buat. Kita jumpa satu pelancong ni, kita tanya dia, tahu tak Palestin? Tahu tak ada negara yang nama Palestin? Yang mana Palestin ni kena serang dah bertahun-tahun, kena seksa, kena rampas tanah mereka. Tapi diorang ni tak tahu pun. Tapi hari ni disebabkan kejadian ni, seluruh dunia tahu Palestin, seluruh dunia tahu Islam, seluruh dunia tahu. Sebab apa? Sebabkan virus corona. Di China bunuh orang Islam kita di sana, kerajaan China bunuh. Hari ni kita tengok balik video dia, apabila virus corona ni Allah hantar, mereka kerajaan China bunuh balik rakyat mereka sendiri. Sebab apa? Degil keluar. Kau keluar daripada rumah kau nak sebarkan virus ke tembak. Memang kita ada dapat video, kita tengok dulu tembak orang Islam, hari ni diorang tembak rakyat mereka sendiri. Di India, di perbatasan antara India dan Pakistan, mereka pukul orang Islam dengan kayu sampai nak mati. Ada yang mati. Masjid-masjid dibakar.
Hari ni apa Allah buat? Hari ni mereka sendiri pukul balik dia punya rakyat. Sebab apa? Degil juga sama macam Cina tadi. Nak juga keluar ramai-ramai, tak nak duduk rumah diam-diam, nak juga berniaga. Habis polis datang ramai, pam pukul pakai kayu. Semua kena hambat. Hari ni mereka suka-suka orang Islam dipukul, dibunuh kan. Hari ni Allah SWT hantar kaum mereka sendiri untuk pukul mereka. Tuan-tuan, sama-sama kita muhasabah. Macam mana Allah SWT nak didik kita ni? Allah SWT tunjuk kepada dunia yang mana di Wuhan ni, di satu provinsi Wuhan ni ataupun kita panggil daerah Wuhan ni yang mana yang mula-mula sekali menyebarkan virus ni Jadi macam mana ada satu kampung di Wuhan ni, kampung orang Islam. Saya pun ada tengok YouTube kampung Islam ni. Jadi yang kita dengar kampung ni sebabkan ada orang Islam je, tak ada seorang pun daripada mereka yang kena virus corona. Disebabkan perkara ni Allah SWT telah tunjukkan kepada dunia bahawa Islam tu memang ajaran yang sebenar-benarnya, menjaga kebersihan. Sebab apa? Bila virus ni kebanyakan lebih kepada tak jaga kebersihan kan. Makan sebarang-barang makan kan, makan eksotik, kelawar lah apalah kau makan, entah kelawar tu pergi mana, duduk mana kita tak tahu kan. Bawa virus apa kau main makan je kan. Jadi apa yang saya nak beritahu kat sini, bila umat Islam di sana tidak ada seorang pun yang kena. Jadi benda ni jadi pengajaran untuk mereka. Mereka nampak sebenarnya ada satu Tuhan yang menjaga manusia ni, menjaga orang Islam ni, iaitu Allah SWT. Dengan cara apa? Dengan sebab apa? Kita 5 kali sehari kita berwuduk Maknanya kita membersihkan anggota badan kita. Setiap kali nak makan kita basuh tangan, kita cuci tangan kita. Ini Islam dah ajar lama dah. Tapi sebabkan virus corona ni, baru mereka nak kenal kebersihan, baru pandai nak jaga kebersihan. Sebenarnya Islam dah ajar 1400 tahun yang dulu dah. Dah ajar dah kebersihan. Kenapa Nabi ajar ni? Hari ni kita dapat bukti-bukti. Kenapa Nabi larang ini, kenapa Nabi suruh ini, kenapa kita kena ikut ni, kena buat ni, kena buat itu kan. Jadi hari ni dah terbukti dah apa yang Islam ajar tu sebenarnya memang benar. Macam mana saya selalu dengar Dr. Zakir Naik beritahu apa, 80% daripada isi kandungan Al-Quran telah terbukti benar. Maknanya Al-Quran ni ialah satu kitab yang benar. Tidak ada keraguan, tidak ada keraguan kepada kitab Allah Al-Quran ni. Jadi apa yang Al-Quran beritahu, apa yang Islam beritahu tu memang benar. Sebab apa? Dah terbukti secara saintifik. 80% dah benar. Maknanya kalau dah 80% benar, yang 20% lagi yang tak terbukti ni memang akan jadi confirm benar lah kan. Cuma tak dapat buktikan lagi je. Bila kita tengok balik kan, di masjid-masjid di China habis, orang bukan Islam pun nak sembahyang. Sebab apa? Dia tahu macam mana diorang ni satu dunia boleh kena virus, tapi diorang ni tak kena virus. Sebab apa? Sebenarnya mereka ni dah terjaga lama. Hari ni kita baru nak belajar pakai mask. Islam dah ajar apa? Islam dah ajar daripada dulu lagi pakai purdah untuk wanita-wanita. Dan Allah tunjukkan bila mereka ni pakai purdah, wanita-wanita yang pakai purdah, kemungkinan nak kena virus ni sangat rendah. Kalau ada kena pun 1%, 2% je yang kena virus corona ni. Okey. Dan yang terakhir sekali, Allah SWT nak ajar kita lah. Allah SWT nak didik diri kita ni. Allah SWT nak didik diri kita dengan ujian yang Allah SWT hantarkan ni. Okey, jadi yang terakhir ni Allah SWT nak didik kita lah. Allah SWT nak tarbiyah kita. Di Malaysia sendiri kita tengok apa PKP kan. PKP kita tak boleh nak pergi raya, kita tak boleh nak pergi shopping, kita tak boleh nak berhibur, nak suka-suka, nak berjalan-jalan dengan anak beranak, family tak boleh. Allah SWT nak didik kita sampai tak boleh nak pergi masjid. Nak pergi, yang di masjid hanya ada imam, bilal dan lain-lain je kan. Macam mana Allah tarbiyah kita? Allah SWT tarbiyah kita ni dengan cara macam mana? Yang jahat pun Allah tarbiyah, yang baik pun Allah tarbiyah. Yang jahat ni Allah tak bagi pergi disco, kelab malam kan. Bar, nak lepak-lepak, minum-minum, mabuk-mabuk kan, nak berjoget lah, menari lah, apalah kan. Tapi bukan bermakna orang yang baik-baik ni Allah tak uji. Allah SWT uji mereka dengan apa? Dengan mereka ni tak dapat pergi ke masjid, dengan mereka ni tidak dapat pergi ke rumah-rumah Allah, sehingga kan haji dibatalkan, umrah dibatalkan, tak ada jemaah datang ke Mekah dan Madinah. Sepatutnya tuan-tuan kita kena sedih dengan perkara ni. Sedih dengan
suasana ni, sepatutnya Allah datangkan kita kepada masjid-masjid, tapi kita kena fikir kenapa Allah tak hantar kita datang ke masjid-masjid, ke rumah-rumah Allah SWT. Bila kita datang ke rumah Allah, kita jadi tetamu Allah SWT. Tetapi kenapa hari ni, kali ni waktu sekarang ni Allah SWT tak pilih kita, Allah SWT tak pilih kita untuk jadi tetamu Allah SWT. Jadi kita kena sedih tuan-tuan. Sedih sebab Allah tak pilih kita. Jadi baru-baru ni kerajaan negeri Selangor dah bagi tahu boleh semayang Jumaat di seluruh masjid dan surau di Selangor ni dah boleh semayang Jumaat. Tapi saya nak cerita satu kisah. Ustaz saya sendiri dia bagi tahu dia dah sampai dah ke masjid, tapi sebab lambat sikit. Sebab apa? Dia ambil budak sekolah, ambil pelajar sekolah. Lambat sikit datang ke masjid, tapi masjid pagar dah tertutup, dah terkunci. Jadi dia kata dia menangis, dia sedih dia. Sebab apa? Ibaratnya dia dah sampai ke depan pintu syurga, Allah SWT halau dia. Sebab apa? Engkau ni tak layak. Contoh. Tapi bukanlah tak layak untuk orang-orang yang baik seperti guru-guru kita. Tapi apa maksud dekat sini? Allah SWT nak uji kita. Allah SWT nak didik kita lagi supaya makam kita, level kita naik menjadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Sebab apa? Ibarat kita dah di depan pintu syurga, Allah SWT cakap kau ni tak layak. Ini kat dunia tuan-tuan. Bayangkan kalau ke akhirat nanti kita tak layak nak masuk syurga Allah SWT. Apa kita nak buat? Tempat kita di mana lagi kalau bukan di neraka? Na'udzubillah min zalik. Pula masa tu saya di masjid baru-baru ni juga kita dah nak semayang dah. Kita tengok dah komat. Jadi saya tengok ada orang yang datang ke masjid. Orang yang datang ke masjid tapi pagar dah terkunci. Jadi patah balik. Ibarat apa kat sini? Kita ibaratkan macam ni lah. Allah SWT nak disiplinkan kita. Allah SWT nak tengok kita, adakah kita ini layak untuk datang menjadi tetamu Allah SWT. Adakah kita ni layak? Jadi macam mana nak jadi orang yang layak ni? Macam kita kena datang awal lah. Sebab apa? Ada banyak kelebihan orang-orang yang datang awal, menunggu waktu untuk masuk, duduk masuk masjid, berzikir, solat sunat dulu sebelum nak tunggu azan Jadi sebabkan kita lambat. Sebab apa? Kalau SOP kat Malaysia ni nak masuk masjid sebelum azan. Azan pertama je terus tutup masjid. Itu kalau sembahyang Jumaat. Kalau sembahyang biasa ni, solat biasa ni, azan je dah pagar tutup. Jadi kita kena cek diri kita. Kenapa aku tak layak sampai ke masjid ni? Allah tak pilih kita ke? Allah tak pilih aku ke kan? Kita dah sampai depan masjid. Tapi sebenarnya Allah nak uji kita lah. Memang kita nak pergi masjid, tapi kita berlambat-lambat. Orang dah azan baru nak datang Lambat-lambatkan solat ni, nanti solat pun akan selamatkan kita. Lambat-lambat kalau kita masuk neraka Allah SWT nanti. Jadi yang terakhir sekali, dalam setiap ujian Allah pasti adanya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Di setiap selepasnya hujan akan pasti adanya pelangi. Di setiap ada yang kesusahan, musibah, Allah SWT pasti sediakan kebaikan. Allah SWT pasti sediakan sesuatu yang kita tak sangka-sangka. Jadi contohnya bila semasa PKP ni, masa PKPP lagi, masa COVID-19 ataupun coronavirus ni melanda di negara kita, salah satunya nikmat yang kita dapat apa? Kita dapat mengeratkan silaturahim sesama ahli keluarga kita. Kita dapat luangkan masa dengan ahli keluarga kita, buat aktiviti dengan ahli keluarga kita Yelah, kalau contoh duduk di rumah pun main game kan, kita pun bosan. Main game untuk hilang bosan, tapi main game pun sampai dah bosan. Macam mana? Jadi dari situ lah kita start buat aktiviti, main dengan anak-anak, main tu main ni, buat masak-masak try menu ni, try menu tu. Jadi kita ni di Malaysia ni sebenarnya kena banyak bersyukur pada Allah. Orang-orang di China simpan makanan persediaan untuk 6 bulan akan datang. Jadi kita pula orang Malaysia ni bukannya sediakan untuk bulan-bulan yang mendatang, tapi kita hari-hari try resepi baru yang sibuk viral-viral masa PKP ni apa, Dalgona Milo lah, Nescafe lah, macam-macam resepi kita cuba. Sampai Perdana Menteri kita mencakap apa, buat grup kat Facebook, masak apa tak jadi hari ni.
Jadi sama-sama lah kita muhasabah tuan-tuan. Walaupun ni satu ujian yang berat untuk kita semua, tapi dalam masa yang sama nikmat Allah SWT bagi, nikmat yang kita tak sangka pun. Hari ni kita boleh spend masa dengan keluarga kita 24 jam kita boleh spend masa. Macam-macam daripada situlah kembali eratnya hubungan kita dengan keluarga kita. Jadi untuk masuk tu tuan-tuan, kita kena sama-sama muhasabah diri kita, ambil baik ambil yang benda-benda yang baik, buang perkara-perkara yang buruk. Kita jadikan perkara ini masa-masa yang kita ada ni untuk perbaiki diri kita menjadi lebih baik. Jadi untuk tengok lagi video saya, untuk tahu lagi perkembangan isu-isu semasa, terutamanya berkaitan sihir, saka dan santau, bolehlah subscribe. Kemudian kita like, komen dan share. Sebab apa? Bila kita share ni, kawan-kawan kita pun tahu, kawan-kawan kita pun dapat kebaikan dan manfaat yang sama. Jadi semua orang boleh hidup dalam keadaan tenang, tenteram dan damai. Tak ada yang kena santau lagi, tak ada yang kena saka lagi, tak ada yang kena sihir-sihir lagi. Jangan dengki perkara yang baik ni, tak apa. Jangan dengki perkara-perkara yang menuju kemurkaan Allah SWT, yang menuju kita dengki kepada perkara yang menuju kebaikan kepada Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong share video ini supaya kami dapat 4000 jam waktu tayangan. Jumpa lagi di waktu yang lain. Assalamualaikum. Okey, jadi yang ketiga ni apa? Yang ketiga ni lupa nak tengok. Ya, Bali. Oi.